peluang sama rata. Walaupun mungkin favourite-nya ada di satu ataupun dua duo, tapi sebenarnya Adira sebagai underdog. Mami tak tahu sama ada you all kenal tak Mami daripada awal-awal dulu Mami. Mungkin awak belum lahir lagi. Kau kena tanya production. Kenapa dia panggil kami? Yang satu kena tahu. Okey, Mami. Apa sah kau ajar? Mami. Macam juri tahu tak yang penyimpiran? Oh, kita tak tahu. Itu pihak production lah. Untuk Abang Pem boleh punya apa yang dia nak umumkan. share sikit abang sebab Pasal tiga. tiga sahaja yang dipilih. Okey, sebenarnya bila kita melihat persembahan 6 duo ni secara keseluruhan, dan bila kita bila kita sebab kita memilih ni berdasarkan kepada juara mingguan. Adira 2 kali juara mingguan, Hakim 2 kali juara mingguan, Zero 3 kali juara mingguan. Jadi kita memilih 3 final ini berdasarkan duo yang pernah menjadi juara mingguan. Kalau kita pilih 4, contohnya Tom berada di tekanan yang keempat, pada kami agak kurang adil. Tiba-tiba dia belum pernah menjadi juara mingguan. Kalau kami bawa 4 duo ke peringkat akhir, tiba-tiba dia menang juara keseluruhan untuk final. Jadi for us, bila kita berbincang dengan production dan juga pihak stesen, jadi tak adil untuk ada duo yang belum pernah jadi juara mingguan tapi berpeluang menjadi juara keseluruhan. Jadi kita memilih 3 yang pernah menjadi juara mingguan saja. Sebab tu kenapa hanya 3 duo ke final pada tahun ni. Keputusan tu memang dibuat sebulan ataupun malam ini? Beberapa kami telah berbincang beberapa option. Kalau begini apa jadi, kalau begitu apa jadi, kalau begitu jadi. Ini anda option yang paling antara option yang kita dah orang kata dia discuss. Kalau Adira menjadi juara mingguan, okey, kita hanya 3. Kalau Tom jadi juara mingguan malam ni mungkin 4. Jadi sebab Tom pernah menjadi juara mingguan tapi malamnya Tom tak menang malam ni. Kalau katakan Ryan ataupun Sheila jadi juara mingguan, mungkin mereka, tapi kedudukan mereka nombor 5 dan nombor 6 tu agak jauh antara Adira dan Tom sahaja. Tom dan Fuad, Adira dan Emma. Jadi kalau salah seorang jadi juara mingguan, mungkin Tom, walaupun dia nombor 4 secara keseluruhan, semua pernah menjadi juara mingguan, mungkin ada 4. Tapi malangnya tidak berlaku begitu. Jadi kami memilih option yang okey, yang 3 pernah jadi mingguan, juara mingguan, ini kita bawa 3 aja ke akhir. Tapi bang, kalau persaingan 3 pasangan tu tak rasa macam terlalu kecil sebab macam musim lepas tu ada 4 pasangan kan. So untuk kali ni pada saya persaingan kali ni lebih lebih terbuka. Saya tak nak peserta ataupun duo keempat tu hanya akan menjadi tempat keempat di final nanti. Tapi kalau kita bawa di 3 duo, pada kami peluang sama rata. Walaupun mungkin favourite-nya ada di satu ataupun dua duo, tapi sebenarnya Adira sebagai underdog, saya rasa mereka pernah menang 2 kali juara mingguan. Opportunity atau peluang ataupun kebarangkalian untuk mereka menjadi juara ada. Jadi sebab tu kenapa kita rasa pada saya lah, persaingan final untuk 3 ni lebih hebat. Semua akan kena buat all out, semua akan tak boleh buat mistake, semua akan kena memberi yang terbaik untuk dua-dua persembahan untuk jadi juara. Semua ada peluang. Ini yang pada saya markah baru kan? Sangat menarik lah final ni. Semua orang ada peluang. Jadi saya rasa ni akan hebat lah, saya rasa. Ada apa-apa elemen kejutan, elemen tambahan untuk macam tak ada. Setiap persembahan berdasarkan pada kreativiti masing-masing. Lagu yang diberikan ada tema bebas dan juga dua berkumpulan, vokal berkumpulan ataupun duet, ataupun lagu duet popular. Jadi mereka kena pilih dan buat persembahan mengikut family duo punya DNA lah, kreativiti persembahan nyanyian. 2 round? 2 round. Setiap grup akan buat 2 persembahan. Kalau untuk juri pula pemilihan, ialah untuk separuh akhir kali ni 3 peserta saja yang dipilih, mungkin bagaimana perincian penjurian kali ni? Dia berdasarkan daripada first performance dan membawa ke minggu ke-7. Sebab markah tu carry forward. Kan? So sebenarnya memang kalau kita nampak masa tu singkat, so that means sebenarnya konsep dia daripada first tu dia dah kena tunjuk dah. Sebab dia carry forward point.
Kan? So that means baru kalau yang ketiga, keempat kau baru nak pick up, dah lambat dah. Ya, kalau masing-masing lah, kalau in future mana tahu ada lagi, masih lagi mengekalkan 8 minggu kan. So peserta-peserta nak kena kaji lah untuk apa cepat dia boleh pergi ke markah yang tinggi. Tapi kau tengok pada pola markah tu memang kalau peluang pada zero lah maksudnya sebab Ya, 3, 1, 2 tu kita tak boleh buat apa-apa lah sebenarnya kan. Yang sebab 300 lebih. Betul tak? Yang lain semua 200 lebih. So yang 3 ke 4 tu ada chances siapa yang boleh pergi ke 3. Tapi berdasarkan ada performance ni, even Adira pun dapat 10 juga untuk hari ni. Kan? Kita anggap macam untuk 7 episod pertama ni adalah mereka belajar dan mereka dah belajar strategi. Adira harus, Emma harus tahu, okey, apa aku bagus? Apa aku buat baik untuk yang aku menang 2 minggu? 0. Apa yang aku bagus yang aku buat menang 3 minggu? Hakim dan Bahran, apa aku buat baik untuk aku menang? Jadi mereka dah tahu, okey, now 7 episod aku tahu kekuatan. Jadi untuk final mereka harus keluarkan kekuatan sahaja, bukan lagi eksperimen. Sebab tu kita bagi bebas dan juga lagu yang agak luas, lagu duet ataupun vokal berkumpulan. Tapi persembahan harusnya mereka dah tahu apa kekuatan mereka. Walaupun mereka pernah hidup dengan konsep yang sama akan dibawa ke final, tapi make sure konsep tu baguslah daripada yang dia pernah perform tu. Walaupun konsep yang sama. Antara yang malam ni mungkin yang mungkin ni, mana yang rasanya macam kalau masuk final mungkin okey juga sebenarnya. Berdasarkan performance malam ni. Pada kita tengok Tom dengan Fuad ya. Dia rapat tu dengan Adira. Tapi it's a competition kan. Macam mana pun dia ada berdasarkan daripada point juga. Nak tanya sikit, dia tanya pasal rating markah. Correlation tu macam mana sebenarnya? Sebab ramai kat luar bila tunjuk video dia tanya rating tu macam mana dia correlate dengan markah? Sebab kadang-kadang 10, kadang-kadang 6. Ya. Sebab ada ke grafnya macam kalau markah bagi rating 10, markah mesti harus 60 ke atas contohnya. Ke macam mana sebenarnya? No, rating tu berdasarkan pada judge. Kita terhibur ke atau tak terhibur? Betul. So So tak semestinya yang kita terhibur tu, tapi kita ada pecahkan juga pada 3 permarkahan tu. Dia still mencuit hati. Tapi kau ada kekurangan banyak. Ada dalam kekurangan persembahan juga. ni, dalam vocal Yes. ni. Sebab kita kena kita suka. ada kreativiti, ada performance, ada vokal. jadi ada markah juga dalam rating tu, bukan katanya bagi je tak adalah Tak. Memang Kita hibur, match Yang pada kita penting dia hibur. tak ada kena-mena dengan markah kita. Oh, tak adalah. Tak ada. Tak ada. Oh, okey, itu rating memang rating untuk Rating tu kita suka, lepas Tak tu kita suka je. tengok. Kita tengok juga penonton enjoy, bukan? Yes. boleh disamakan macam bagi 5 bintang lah. Ya, macam Ya, bintang-bintang betul, macam yes. tu. Macam gitulah. Jadi, kita tengok juga orang-orang yang di luar sana nampak macam suka juga. Cuma ada kekurangan di sana sini, kita tolak lah. So that's it. Teknikal tetap teknikal lah. Tadi kita tak teknikal. Cuma itulah, jangan confuse pasal macam Mami ngajar cakap. Okey, rating itu mempengaruhi markah. yes. Bukan langsung tak kena mempengaruhi, mempengaruhi. Takkan kita bagi 10, point dia rendah. Ya, Betul. tapi itu bukan indikatornya untuk dia tinggi dalam markah teknikal. Permarkahan. Yes. Okey. Betul. Sebab dia ada benda-benda lain lagi yang kita ada point dia untuk dia. Yes. Minggu depan pula skala dia macam mana? Final ni macam adakah besar konsep tu nanti ataupun macam mana? Okay, macam kita cakap lah, studio kita tak besar. Apa yang kita ada lah dalam studio ni, yang sekecil-kecil studio kita yang ada, kita akan cuba buat persembahan yang terbaik lah. Kita pun selalu challenge our duo, especially the finalist, dan based on saya jumpa finalist pun, mereka memang akan bagi the best lah. Saya harap dalam besok, lusa, hari Rabu, kami akan berbincang dengan semua duo untuk persembahan, untuk lagu, untuk apa-apa gimmick yang lain, dan hopefully, dan saya tengok semangat diorang, Adira and team, Zero and team, juga Kim and team, mereka bersemangat lah. Saya harap kita boleh bagi the best performance based on what we have here. Dia besar atau kecil, penghabisan is yang pentas tu. Apa konten dia orang.
Kan? Dia tak kisah pun kalau nak buat kat balai raya ke apa ke. Tapi konten dia tu kreativiti dia orang kan. Tu balai raya, tapi kalau mami suka kepuasan. Kalau mami tengok macam tak puas kan, memang kalau nak ikutkan kepuasan dengan apa dia orang berkarya tahun lepas. Kalau mami. Okay, tahun ni dia nak buat berkarya tapi macam terhad sikit. Based, macam saya cakap tadi, based on what we have here. Mami dengan Ajay, kalau kita Boleh marah ke? susah nak marah macam mana. Okey, di meja juri lah untuk final nanti. Adakah akan ada lagi kritikan ataupun okey ni dah last, so aku takkan Dah tak ada dah. Dah tak ada input lah. Kita tak bagi input lagi sebab semua kita dah bagi dah kan. So antara hibur atau tak hibur. Of course kita akan ada bagi juga berdasarkan pada performance yang apa yang kita lihat pada masa itu. Apa yang kita nampak. Ya, apa yang kita nampak kan. Share pengalaman sikit-sikit boleh lah. Untuk dia orang pun dah artis, bukan dia orang tak artis. Yang tak berapa nak artis pun dah terkeluar. So sebab kita ni kerja kita is bagi pendapat. Tapi pendapat kita tu tak semestinya 100% kau akan guna. Kan? Itu terserah pada akal fikiran kamu. Apa kamu believe pada diri kamu. Itu je saya bagi sebab pendapat. dia orang memang dah ada hala tuju. Cuma dia orang ambil risiko ni untuk masuk dalam pertandingan itu je. Sebab kita cakap, kalau kita jangan nyanyi lagu ni. Tapi kadang-kadang dia kena fikir, kalau aku tak nyanyi lagu ni, kalau judge aku nyanyi ni tak sedap. Tapi dia kena believe pada diri dia sendirilah. Saya bagi cadangan. Yang penting pada saya, tugas juri bukan mengkritik. Kita tak mengkritik. Kita, juri tugas dia adalah untuk memberi pendapat, pengalaman yang diorang akan pegang pengalaman ini selama-lama diorang dalam industri. Saya rasa yang masuk final ni semua masih muda lagi. Perjalanan dia dalam industri masih jauh. Jadi jangan terima benda tu sebagai kritikan. Terima sebab bila masuk Family 2 ni, satu pada saya, tanyalah Hakim, tanyalah Zero, tanyalah Adira, satu pengalaman baru untuk persembahan. Mereka harus fikir bukan saja menyanyi tapi membuat persembahan. Dan saya suka kalau benda ni dipegang selama-lamanya dalam persembahan mereka dalam industri ni. Bila awak buat persembahan, nanti awak dah kena fikir, okey, bukan nyanyi saja, kena buat something yang good for TV, good for audience, terhibur. Ini yang harus mereka pegang. Jadi itulah tugas juri. Terima kasih banyak. Okay, terima bye. Dan itulah tugas juri. Walaupun di final, pendapat ini harus di-share. Pengalaman Mami, pengalaman Ajay, saya rasa harus share je. Dia tak pakai besok, tapi dia boleh pakai 10 tahun akan datang. Itu tugas kami. Kami bukan mengkritik, juri bukan mengkritik. Kami share idea untuk dia orang pegang, bawa ini pengalaman dalam industri. Jauh lagi Hakim nak pergi, Abah nak pergi, jauh lagi. Jadi saya rasa why not we share. Kita tak dapat apa pun, free je bagi. So, Mami rasa pun you all kat sini as a wartawan. Mami tak marah ke? Mami tak tahu sama ada you all kenal tak Mami daripada awal-awal dulu Mami. Mungkin awak belum lahir lagi. So pengalaman itu Mami share dengan adik-adik Mami yang berada kat atas pentas tu. Yang Mami pernah lalui, yang diorang tak pernah lalui. Orang komen, alah juri bukan bagus sangat menyanyi Sheila Hamzah, lagi bagus sangat. Aku share kat engkau pengalaman aku yang bagus, bukan pengalaman aku yang buruk. Itu salah satu daripadanya. Kalau kita tegur, kita marah, kita dah mengalaminya benda tu dah 30 lebih tahun. Wartawan dulu pun agaknya kalau ada wartawan tu sekarang dah ganyot dah tua agaknya. Macam korang ni masih muda, korang itu yang maksud Mami tu. Mami share jadi juri ni okey, komen, jangan kata orang lain. Mungkin ada wartawan-wartawan juga, tak bagus lah Ajay nyanyi, tak bagus lah. Syafinas pun pernah kena hari tu kan. Okey, contohnya kalau Mami bagi jawapan adalah suara ni, vokal ni seperti usia. Sama dengan usia. Tak kisah kau Amerika. Tak kisah sebenarnya Amerika ke, kau penyanyi popular dekat negara mana pun, umur kau turun, tak akan jadi suara kau terjadi macam muda balik. Jadi pengalaman kau tu yang kau sharekan dekat dia. Jangan kata menyanyi. Kau bercakap pun kalau dekat tua, apa khabar? Menggigil. Satu kan, ilmu muzik tu tak semestinya contohlah. Kalau gitu Ronaldo jadilah pengadil. Zico tu jadilah pengadil. Kan dia bagus. Tapi kenapa dia tak bagi jadi pengadil? Sebab ada lagi orang yang boleh mengadili. Jangan fikir benda lain. Fikir satu benda. Mami harap korang faham. Fikir kami share pengalaman kami yang bagus. Bukan share yang buruk.
yang bagus. Sebab kamu tengok kan, cara kita memberi pendapat is macam kita mengupas benda. Kan, dia bukan pergi kamera one-one. Dia pergi, okey, apa sepatutnya? Sepatutnya apa lagi kamu boleh cari? Ya. So, saya rasa ini adalah satu kita macam berkongsi kan. Kalau bagi Mami, ini lain sikit lah pemilu ni. Sebab Mami Sebab dia tak mungkin straight away dengan Najah singing. dulu memang sangat mengambil berat tentang vokal. Dari mentor. Dek, daripada tahun 88, Dek. LCK pun kan. Yes. Dan inilah bos kami dari dulu. 88 sampai sekarang. Orang cakap ni ke, orang cakap tu, still alive and kicking. Bergaduh, jangan kata bergaduh dengan bos, bergaduh dengan kawan, bergaduh. Kami bergaduh. Bukan main-main tau. Kami bergaduh dan tak ada plan. Tapi, still panggil juga kerja sama. Itu pro lah. Kadang-kadang, Sebab saya rasa masing-masing ada pendapat masing-masing. Macam tu. Kan? Ya. Because Tapi kita tak pretending lah. Apa pun kesimpulan dia adalah kami nak bagi yang terbaik je untuk diorang. Yes. Tak ada niat pun tak macam nak suka-suka hati Mami menjatuhkan tak. Mami pula tegur, jangan kata ni. Macam Mami nak bercakap dengan Ajay pun, kalau Mami rasa Mami nak tekankan suara Mami, tekan. Jadi art of direction tu kita tahulah. Setiap individu punya art of direction. Itu tak boleh tipu kita lah. Kan? Art direction ni bukan hanya pada menyanyian tu saja. Is pergerakan kamu. Is fulfill semua benda kan. Kita ingat nyanyi kalau gitu, ramai yang bagus penyanyi. Tapi kenapa tak disukai oleh peminat? Sebab dia tak ada lagi benda-benda yang art yang buatkan tarikan. Macam juara lagu, korang pandang juara lagu apa? Kejap. Pandang juara lagu apa? Penyanyi. Nampak? Kau dah salah dah kat situ. Nyanyi. Nyanyi saja. Lirik-lirik. Semua. Semua merangkumi semua kan. Semua. Tu sebab ada persembahan lah, ada vokal lah, ada apa semua. Tu sebab awak tengok juara lagu, tak ada yang kosong kan. Mesti nak diorang buat ada persembahan. Kalau yang betul-betul kau nak mainkan vokal, itulah konon dia nak tunjuk persembahan diorang, mesti ada seorang vokal yang kuat. Itu. Jadi macam gini sebenarnya yang kita nak minta diorang buat. Sebab kalau kau masuk antara dia macam Hakim Rosli, mungkin pernah masuk juara lagu, dia akan buat persembahan. Lepas tu kamu mesti ada repertoire. Sebab kalau kita check, backing vocal tu lebih kadang-kadang bagus menyanyi tu. Tapi kenapa dia tak boleh ke depan? Itulah repertoire. Yang orang tak faham. Yang orang fikir bagus menyanyi je semua boleh jadi artis. Tak. Dia ada lagi benda repertoire yang kamu boleh fulfill. Your personality, your concept, your direction. Itu merangkumi semua. Check semua yang establish. Taklah dahsyat sangat mereka menyanyi kan? Sabar. Contohlah kan. Ini bagi explanation. So macam gitulah. It's about art. Hilang ngantuk lah. Mami nak tanya sikit. Maksudnya. Hang dia tanya. Maksudnya bila sebelum ni ramai yang cakap bila Mami jadi juri, dia ni pencapaian dia tak tahu mana, menyanyi pun taklah sedap mana, tapi jadi juri. Maksudnya ni merupakan satu salah faham netizen jugalah kan? Yalah, netizen nak salah tahu. Juri sepatutnya memberi pengalaman. Netizen, betul lah, netizen perlu tahu yang mereka menyukai individu, betul tak? Menyukai individu atas suka atau tak suka. Kan, orang tu nyanyi dah dahsyat macam mana. Kalau dia tak suka, dia tak suka. Kan? Nasi ayam tu kalau best macam mana, aku cakap aku tak suka. Itu hak asasi. Dan satu lagi, Mami tak tahu. Mungkin kita tengok pandangan, Mami tak cakap Mami bagus, Mami tak cakap Mami. Tapi pengalaman Mami menarik semuanya. Daripada susah nak naik sampai macam mana. Mami dah ada pengalaman tu dalam mentor, dalam apa, persembahan. Mami dah buat macam mana? Mami buat dah persembahan macam budak-budak ni buat. Terbang pula. Alah basil bagi Mami biasa. Contohnya kan. Itulah pengalaman. Tapi kalau korang cakap ada netizen yang cakap macam ni, dia tak buat program TV. Tapi kena tahu. Kalau kau nak tanya, kau kena tanya production. Kenapa dia panggil kami? Yang satu kena tahu, saya sendiri NR masa masih Dayu menjadi artis Warner kan. Ini sebenarnya album dah pergi ke 150,000. 150,000. Apa dia? Album. Yes. Pencapaian album. 300. So, sesiapa saja yang establish pencapaian album dia orang melebihi 350,000. Betul. Kan? Whether dia orang suka atau tak suka, itu adalah fact. Tapi pasal dia orang mungkin tak kenal betul-betul Mami. Yeah. Dari dulu, masa zaman Mami dulu, awak tak kenal Mami. Reporter tu pun dah tak ada dah. Jadi korang sebenarnya kena research balik kan. Kalau nak kenal Mami, kena research balik. Sebab awak muda lagi ke? kan,
sebab fans industri ni sekarang yang apa saya lihat, dia dah pergi kepada pecahan macam kita meminati tim bola sepak. Dia bukan pergi kepada pecahan meminati seni. Maaf saya cakap. Kan malah nak kena hentam aku hentam lah. Sebab sebenarnya fan yang kita ada dulu adalah orang yang menghormati seni. Ya? Dia tak kira lah siapa-siapa pun yang akan keluar, tapi dia respect seni. Cuma inilah apa masyarakat ataupun orang kat luar kena faham. Tidak semua orang yang punya pengalaman yang bagus, bakat yang hebat, pencapaian yang bagus, mereka boleh menjadi guru yang bagus. Tak semua. Saya buat mentor daripada season 1, saya ramai artis-artis. Tapi you sendiri pun tahu yang ramai kat luar ada pencapaian hebat, pengalaman berpuluh-puluh tahun, tapi mereka even cannot give you a tips. They cannot, dia tak boleh bagi you satu tip pun. Sebab dia bukan dilahirkan sebagai orang yang boleh mengajar kita. Dia tidak dilahirkan begitu, tak semua. Jadi hanya mereka yang ada pengalaman, ada pencapaian yang hebat, tapi diberi Allah untuk share idea, share pendapat. Tak semua orang diberi bakat itu. Tak semua. Kalau you check lah dalam industri pun ramai, tapi you suruh dia jadi juri, dia even cannot give a critical ideal comment pun. Itu ada beza. Ada beza. Jadi kita pilih juri berdasarkan kepada kekuatan mereka. Cikgu vokal di Malaysia pun bukan penyanyi yang bagus kan. Tapi mereka adalah cikgu vokal. Ada ilmu lah. Yang dia ada ilmu. Mungkin mereka tak diberi Tuhan untuk menyanyi yang hebat, tapi they can give you, they can share you the idea, the bakat. Itu pemberian Tuhan kepada mereka. Jadi inilah hanya segelintir mereka yang pusing-pusing mana stesen TV pun panggil mereka ni lah jadi juri. Sebab kita tahu siapa yang boleh. Tak semua yang boleh. Mereka kadang-kadang ada pengalaman, tapi hanya untuk diri mereka. Mereka tak ada pemberian itu. Sebab ada yang boleh bercakap, tak boleh komen. Ada yang boleh menyanyi, dia tak boleh komen. Dan ada yang tak boleh menyanyi, dia boleh komen. Macam mana nak ni? Tapi dia boleh dengar, dia ada telinga. Sebab hiburan ni kan untuk berhibur. Kan apa perlu kita tension? Apa perlu kita tak suka orang tu, tak suka orang ni? Hiburan. Tapi kita memilih tapi kami stesen TV memilih berdasarkan kepada kelayakan jugalah. Of course. Tak maksud saya cakap kepada yang netizen kan. Yang bukan kita sepatutnya berhibur. Jadi kita tahu kelayakan. Dia tak kisahlah menghibur tak menghibur, tapi juri itu harus dipilih berdasarkan kelayakan, pengalaman. Pada saya, kadang-kadang kelayakan itu bukan utama. Macam inilah, kadang-kadang pensyarah dalam bidang penyiaran ada beza dengan mereka yang ada 30 tahun pengalaman dalam penyiaran. Dia kena tahu commercial value juga. Perbezaan. Sebab kami dalam industri, mereka hanya mungkin di dalam library, kami di dalam industri. Itu perbezaannya. Saya nak tanya, selari dengan message yang disampaikan dalam program ni kan, jadi siapa yang nak jadi penyanyi lepas ni, dia tak boleh ada vokal yang mantap sahaja, dia kena ada kreativiti maksudnya. Maksudnya? Maksudnya dia tak boleh berkenalkan dengan vokal saja, tapi dia kena tahu dia kena ada repertoire. Ini maksud awak nak jadi penyanyi ataupun dalam pertandingan? Penyanyi. Kalau penyanyi awak tak boleh cakap macam tu. Dia tak semestinya. Kita menuntut bila ada program-program macam ini, kita menuntut. Dan program bila selalunya dalam pertandingan, mesti orang nak menang apa saja. Vokal, ya aku nak buat benda ni lah, aku nak buat benda lain lah, dia akan macam itu. Tapi kalau awak sekadar nak masuk dalam bilik recording, nak jual CD, bukannya buat kreativiti. Janji. Sebab itu tak ada halangan pun. Tak ada pun orang cakap kau tak boleh nyanyi pun, kau tak boleh buat album. Tak ada kan? Siapa ada rasa nak jual diri dia dalam jual diri boleh. Cuma dia akan pembeli ramai. Dia akan diperlihatkan kalau dia masuk competition. Kan? So kita tahulah apa arts dia. Ataupun dia keluar-keluar dia memang boleh jalan. Mami nak faham awak yang bahasa jual diri tadi, maksud awak apa? Maksudnya macam contoh Aina Abdul kan. Dia ada suara,
dan juga dia tahu macam mana nak market diri dia dengan dia punya pemakaian. Itu bijak lah. Macam you cakap pasal Ana Abdul kan. Okay, Ana Abdul memang dia menang pertandingan Mentor Legend. Saya produce Mentor Legend. Kita tahu bakat nyanyian dia memang hebat. Tapi berapa lama dia nak berada dalam pencapaian sekarang. Itu banyak faktor. Kita dah tahu dia menyanyi yang hebat. Tetapi banyak faktor lain. Ini faktor-faktor inilah yang akan membantu seseorang itu untuk pergi lebih lama, pergi lebih jauh. Vokal semata-mata belum tentu. Betul tak? Semata-mata belum tentu. Jadi itu kita cakap repertoire. Banyak faktor-faktor lain. Kalau you nak pergi jauh dan nak pergi, tapi Aina berapa lama, saya rasa 5 tahun, 6 tahun selepas dia jadi juara Mentor bukan juara Mentor Legend tu. Bukan sekejap tau, tapi dia harus mencari apa yang identiti dia sebenar. Faktor-faktor lain yang boleh membantu dia untuk berada dalam industri. Dunia industri ini pada saya sekarang susah. Bukan menyanyi sahaja. Bukan macam dulu menyanyi saja you boleh sustain lama, tak. Lagu yang baik, karakter you, personality image you, different you, banyak faktor, dan luck juga memainkan peranan. Jadi yalah, penyanyi pada saya satu, penyanyi harus boleh menyanyi dengan bagus. Itu penting. Itu basic dia. Boleh menyanyi live yang bagus kan. Bukan boleh menyanyi saja. Kadang banyak orang tipu nyanyi pun macam-macam biasa-biasa pun. Tapi boleh menyanyi live yang bagus. Pada saya itu penting. Sebab tu dalam pertandingan ini pun, pada kami menyanyi itu penting. Bila awak dah ada nyanyian yang baik, awak boleh buat extra. You boleh perform. You boleh menari, you boleh ni extra. Tapi tanpa jeopardize your singing. Jadi apa pun menyanyi itu penting lah. Jadi you nak tengok, you nak jadi hanya penyanyi sahaja, atau you nak expand your talent. Aku bukan saja boleh nyanyi, aku boleh mengacara, aku boleh buat lain, aku boleh bersketsa, aku boleh buat lawak, aku ada sense of humor. Nowadays is very, pada saya sangat demand lah. Orang bukan macam dulu lah. Orang tak tu. Tapi orang penyanyi artis yang macam Aina Abdul tu bukannya ramai yang macam itu. Dia susah sampai dia susah nak jumpa yang macam itu, yang struggle, yang tak ada. Mami sebenarnya tak perlu pun komen ni sebab dia bukan masuk dalam pertandingan ni kan. Tapi sikit share lah pengalaman. Untuk orang yang tak ada aura ni, kena cari sendiri tau. Aura ni bukan kita boleh cipta-cipta. Apa yang dia nak buat? Macam itu jak pentas, kita duduk atas pentas. Orang susah nak ada aura ni. Kenapa aku tak pandang dia? Kenapa aku tak ingat persembahan dia? Tadi tak ada aura. Tak ada. Ada orang aura dia pada suara, ada orang. Mami dulu, awak tahu Mami tak ada apa ni? Kita tak ada mencari-cari pun kita punya identiti kita macam mana kita nak cari kita punya, tak ada. Mami tak ada. Mami buat apa yang Mami dapat, Mami dandut, Mami gelek macam tu, Mami mic macam tu. Jadi. Itu pun selepas tapi tak berapa lama gagal sebelum dandut. Pop menyanyi pop. Jadi Mami pop. Laluan dia pun bukan begitu. Laluan dia bukan senang. Kena sebab ada pada saya Aina tu bijak lah. Pasal dia boleh writing sendiri, itu satu. Itu normal lah kalau kamu boleh menyanyi, kamu boleh write sendiri kan. Tapi angle yang dia mencari itu, dia cari haters dulu tu. Dahsyat tu. Ya betul. Yalah, dia ingat tak AJL yang dia buat tu kan? Yang dia buat berdarah tu. Orang kecam dia masa tu. Sampai dia balik nangis-nangis, dia cerita dengan saya lah kan. Lepas tu dia fikir, itu adalah mungkin image dia yang dia akan bawa dengan baju dia, apa tu semua tu. Dia smart lain lah selain daripada Aina, boleh cerita program boleh? Nak balik program. Betul lah. Tadi Syahir, Sheila punya adik, kata kalau lepas ni ada peluang untuk masuk program reality lagi menyanyi, dia nak masuk. Siapa yang nak masuk? Syahir. Oh, Dia nak masuk lagi. Masuk lah. Itulah tanya pendapat lah sebab selama ni dia antara yang macam komen yang selalu dikritik paling menilai daripada kepribadian dia seorang budak yang baik. Dia seorang budak yang tulus, yang telus, dia terima apa yang kita cakap. Mula kita ingatkan mungkin dia ni tak boleh terima apa semua kan. Tapi Mami nampak dia seorang yang mau mencuba, mau berusaha. Cuma bagi Mami dia susah untuk dalam industri. Sebab dia tak ada vokal yang kuat, yang strong. So untuk jadikan dia sesuatu, Mami tak tahu kalau dia memang ada darah, memang dia ada darah yang keluarga yang boleh menyanyi. Keluarga seni. Kalau dia keluarga seni, kalau dia belajar menyanyi apa semua, kalau dia boleh menjadi, tapi dia ada
Untuk pertandingan payah tau. Tapi kalau untuk dia jadi artis terus dan mencari satu hala tuju dia punya sendiri, mungkin boleh. Faham tak maksud Mami? Boleh untuk jadi artis tau. Bukan untuk bertanding. Buat single lah. Macam buat single. Bagi orang suka dulu kan, lagu sedap. Lepas tu belajar lah. Sebab untuk bertanding susah tau. Sebab kita Penghabisan menuntut, pertandingan menuntut macam-macam. Dia kena ada apa? Maksudnya apa yang dia kena? Itu gifted kena ada dulu lah. Kena ada. Selain pada pembelajaran kan. Itu art tu, direction tu, itu pemberian. Tu tak semua orang boleh dapat. Contoh kalau orang bagi kita, macam bagi Ajai kan, contoh dia bayar Ajai, nak suruh Ajai buat. Boleh. Ajai boleh buat untuk dia. So lagu yang sesuai dengan dia, apa yang sesuai dengan dia, itulah untuk dijual. Tapi bukan bertanding tau. Yang awak tanya ni, dalam industri, dia boleh nak jadi menyanyi, nak boleh nyanyi. Tapi untuk bertanding, bagi Mami belum layak. Mungkin, macam saya cakap, tak semestinya orang tu tak bagus menyanyi, tak ada tarikan. So mungkin dia belum lagi bagus untuk menyanyi, tapi dia ada yang boleh tarik orang tu. Macam mana? Boleh orang suka lah, boleh orang suka. Lagu Jaya dia. Boleh bagi sebab masuk pertandingan ni. Tapi untuk judging, untuk ayah dia lagi menarik tau. Sebenarnya. Macam tu lah. Sebab masuk pertandingan masyarakatnya macam kan. ni, dia susah pasal you harus berdepan dengan juri yang mengkritik you, yang bagi ni. Tapi kalau you, setiap pertandingan you masuk you dikritik, akhirnya dia akan demotivate you. Sebab terlalu banyak kritikan. Macam kita main bola lah, kalau kita setiap minggu kalah 14-0, kalau kita buat friendly 100 kali, akhirnya demotivate you tau. Itu tidak bagus untuk psikologi you. Jadi janganlah. Jadi you tak tahu you punya standard, apa yang you harus buat apa. Itu je. Tapi kita pun nak kena cakap yang jujur kan. Tapi jadi dia cakap lagi, dia ada yang komen, dia jujur, dia terima. Baguslah. Dia terbuka. Sebab dia nak teruskan lah tu. Dia nak teruskan. Bagus untuk dia lah. Kalau dia ada dia punya semangat tu, hopefully dia dapat dia belajar guru yang bagus, orang sekelilingnya yang membantu dia untuk memperbaiki apa yang kurang. Kalau dengan semangat itu dia boleh lah. Saya rasa kita sokong lah. Ada dorongan kan? Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alright. Kita orang pula interview dengan orang boleh? Ni yang dekat belakang ni kan. Kau dekat belakang macam ni. Lepas tu besok tulisan kau lain.